Okey. Tanah kau kau serbu tanah haram. Hasil kau dapat, kau jual hasil itu kau tak keren. Kalau harta betul. Kamu tak bang? Tanah Mahkamah Surat Malaysia, ya tak? Hah? Telah ditanam pokok durian Musang King. Sekarang, syarikat swasta yang bernama Royal Pahang Durian Resources Sendirian Berhad ini mengemukakan sewa dan levy kepada pekebun-pekebun haram ini. Pekebun ini tidak berpuas hati dengan bayaran yang dikenakan atas mereka dan ingin melawan di bawah pimpinan seorang ahli DAP. Saya ada beberapa pandangan kepada nombor satu, kepada pekebun-pekebun haram ini. Nombor dua, kepada syarikat swasta tersebut. Dan selepas itu, apa yang akan mencadangkan penyelesaian kepada kerajaan negeri Pahang. Nombor satu, kepada pekebun-pekebun ini, sebagai seorang yang menghormati kedaulatan undang-undang, saya ingin bertanya, sewaktu anda menebang pokok-pokok dari hutan di raup tersebut, anda ada lesen kebenaran atau tidak? Kalau tidak, anda telah menyalahi Seksyen 81 1 Subsection B Akta Perhutanan Negara 1984, iaitu melainkan jika dibenarkan di bawah akta ini, tiada seorang pun boleh dalam hutan simpanan kekal menebang, memotong, menggelang, menanda, menutur dan menoreh mana-mana pokok. Dan bawah Subsection 2B, anda boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau dua-duanya sekali. Dua, bawah skema oleh syarikat swasta untuk menghalalkan perbuatan anda mengeluh anda dikenakan bayaran yang tinggi oleh syarikat tersebut. Anda kata dikenakan levy RM10 setiap kg durian untuk bagi 2,000 kg durian pertama untuk 1 ekar setahun. Anda juga bayar RM1,000 one-off untuk kerajaan negeri setiap ekar dan anda kena bayar RM6,000 sewa untuk setiap ekar. Sekarang, tertibanya anda kena bayar RM20,000 levy tambah RM1,000 one-off tambah RM6,000 sewa, iaitu RM27,000 untuk tahun pertama dan RM26,000 untuk tahun yang seterusnya. Ada di kalangan kamu mengeluh kamu telah meneroka 10 ekar, kos anda adalah RM260,000 setahun. Sampai sekarang aku nampak kos saja. Keuntungan kamu sebenarnya berapa? Syarikat akan membeli semua durian anda dengan RM40, tolak RM10 dikatakan tadi per kilo ni. Syarikat akan membeli semua 2,000 kg per ekar dengan RM30. Sekarang sahaja anda telah untung RM60,000 setahun. Tolak RM6,000 sewa, anda masih untung RM54,000. Kepada mereka yang ada 10 ekar, lagi dahsyat keuntungan kamu. Selepas tolak kos-kos ni, kamu untung 5. Oh, kes durian dekat Raub. Aku nak tanya satu benda. Pegawai-pegawai yang buat arahan. Okey, bang, ini tempat mau clear. Saya mau tanya satu benda. At least durian ambil 5 tahun untuk besar tau. Dia bukan macam betik. You hari ni taruh 6 bulan dia sudah besar, bulan ke-8 you boleh ambil buah. Bukan itu macam. Durian minimum ambil 5 tahun. Mana 5 tahun you sudah pergi? Itu musim sejuk-sejuk, you pergi bini, you dengan you punya bini pergi bikin anak. Lepas tu musim panas you datang keluar bikin hal. Pasal apa? Mau bikin kenduri durian. Betul kan? Mau bikin kenduri durian. Masa itu barang murah, itu durian murah, you tak ada bikin hal. Bila dia sudah jadi mahal, baru lu mau bikin hal. Dia clear tu tempat lu mana sudah pergi? Bukan 1 ekar 2 ekar bang, 101 ekar. At least dia clear 10 ekar, you sudah tahu, oh itu tempat sudah ada durian. Okay, kita kena berhenti. Itu betul-betul dia punya prosedur. Dia sudah bikin 100 ekar, lu baru mau pergi, oi clear, itu inilah. Bodoh sangat. Apa pasal konduri durian tak ada cukup durian kah? At least you kasih itu tempat sama dia leasing. Leasing you boleh dapat duit. Government boleh dapat duit. Ini tak ada. At least kasih kepada B40 lah. B40, okay abang, 1 ekar you angkat. Itu punya income, you punya income. You tak ada bikin itu macam. Kalau you bikin itu macam, 100 family sudah dapat income. Itu hutan simpanan, lu mau potong pokok, apa pasal? Apa pasal you mau potong pokok? Hutan simpanan untuk simpan pokok, bukan untuk simpan bodoh. Betul kan tak ada betul? Apa pasal lu laju sekarang musim PKPD, COVID, dia mau pergi potong pokok? Apa pasal? Mau kasih itu orang lain punya periuk nasi, angkat tanah, tanah. You tak payah makan nasi, tak payah makan nasi.
You makan tanah saja lu kasih dia macam. Bodoh sangat. Masa dia buat kecil-kecil tanah kacau, masa dia dah sudah berbuah, sudah dapat income, sudah tahu, durian mahal lah, saya mau petik. Lu tak ada duit, lu pergi potong itu pokok, bila sudah jatuh, you angkat, makan. Itu monyet sama you, apa beza bang? Fikir sikit. Itu orang lain punya usaha. Lu pun tak mau usaha, orang lain usaha pun, you tak ada fikir. Bodoh, apa yang dia buat memang betul, memang salah lah, memang salah. Tapi benda yang you buat bukan betul. Tanah haram. Okey. Ambil discussion yang betul buat benda tu. Lu kata I orang baru, I tak tahu. Okey, dah apa? Refer balik dengan orang lama. Tak ada refer. Sekarang usia satu orang sudah rosak. Apa lu dapat? Bodoh sangat. Kebodohan tu simpan sikit. Nanti lain hari cucu anak semua dia mau. Sekarang punya bodoh you semua pakai. Apa macam? Bangang! Lebih 4,400 hektar tanah di hutan simpan Gunung Benom, Sungai Calit, Sungai Ruan, Tranum dan Tras di daerah Raup telah pun diceroboh dan dijadikan ladang durian. Ini satu lagi tragedi yang menimpa tanah warisan nenek moyang kita yang sepatutnya dipelihara namun telah diceroboh dan dikaut hasilnya. Apalagi yang tinggal untuk generasi kita akan datang jika tanah-tanah ini telah dibiarkan menjadi milik orang. Kita bongkar isu ini. Yang halal pun dia dah bolot, lepas tu yang haram pun dia bolot. Habis yang pemimpin tengah apa? Ini soal maruah. Tanah ni maruah kita cakap kita bangga, kita bangsa pribumi. Kita tanah. Kalau nak teroka pun takkan hantar beratus ekar satu orang. Beratus ekar. Untuk apa? Ini sudah macam untuk you nak bina empire. Kalau you nak untuk sendiri, untuk kegunaan sendiri, untuk keluarga menyampul, 8 ekar sudah lebih daripada madai. Kan? 2 ekar, 5 ekar, kenapa? Tamak. Sebab you jual, korang sebenarnya dia dah jual, lot ni dia jual, tapi dia mewakili satu orang lah. Sebab dia yang jual. Dia dah jual, terus troka lagi, jual troka lagi, jual troka lagi. Itu yang berlaku. Akibatnya, Kerajaan Negeri Pahang mendakwa mengalami kerugian kira-kira 30 juta ringgit dalam tempoh 10 tahun kerana tidak mendapat kutipan cukai hasil tanah yang diceroboh. Mereka bukan penduduk Raup, mereka lahir dan membesar di tempat lain. Dan berbekalkan modal yang tinggi, mereka meneroka tanah hutan dan untuk dijadikan kebun durian. Dan setelah puluhan tahun, mereka mengaut keuntungan berjuta-juta ringgit dan tidak membayar cukai kepada kerajaan negeri. Persoalannya, layakkah mereka digelar pengusaha tanaman durian atau sebenarnya mereka penceroboh tanah kerajaan?
Baru-baru ini kita dikejutkan pula dengan penahanan 4 lelaki yang disyaki telah meneroka secara haram kawasan hutan simpan lesung Rompin bagi mengusahakan tanaman durian Musang King. Anehnya, mereka telah diberikan amaran sebanyak 5 kali sebelum ditangkap dan timbul persoalan mengapa amaran diberikan sehingga 5 kali. Di manakah ketegasan pihak berkuasa? Macam saya ni jenis kaki mancing kan. Memang saya rasa tadi masuk hutan. Mancing dalam hutan kan. Mula cantik lah. Kan kebun orang cantik. Kita masuk dalam lagi tengok. Merah hutan. Kita teres je masuk. Browser semua ada. Sikit tu. 100 hektar, 10 hektar. Dia orang buka tu kita pelik. Kru bongkar mendapat rakaman video kamera dashcam kenderaan pacuan 4 roda Tuan Haidir dalam satu perjalanannya masuk ke hutan pada tahun 2018. Ternyata pencerobohan berlaku berleluasa. Bagi saya, soal pemutihan, kajian tidak boleh putihkan ini. Kalau putihkan, dia akan jadi, lama-lama kelamaan dia akan jadi geral. Jadi hak, you legalize-kan dia. Dia haram tu tak haram. Jadinya dia mesti kajian mesti hak milik ataupun mesti hak milik kajian negeri. Hak milik negeri tak boleh bagi hak milik pada individu yang pelanggar haram, tak boleh. Dia mesti boleh, dia cuma kalau boleh kata dia bajak aja ke okeylah pemutihan, tapi tanah tu kekal hak milik kajian negeri. Dia sewa aja tak apa. Tapi kalau dia berikan pemutihan, maksudnya diberikan grant ataupun diberi POL. Bagi saya, kita tak benar bagi macam tu. Selama kelamaan dia akan menuntut. Justru pihak kerajaan perlu bertegas dalam menangani isu yang berlarutan sejak sekian lama ini. Untuk rekod, pihak Pertubuhan Pembela-Pembela Islam yang diketuai Tuan Haji Aminuddin Yahya telah menghantar memorandum kepada pihak Menteri Besar Pahang sebagai mendesak pihak kerajaan tidak memberi muka kepada penceroboh. Bandar Raub adalah bandar durian Musang King. Ia adalah satu tarikan yang tiada di tempat lain di dunia ini. Dan kita tidak mahu nama baik ini tercemar dengan jenayah pencerobohan yang disembunyikan sejak bertahun lamanya. Kepada pekebun, sila patuhi undang-undang. Dan kepada pihak berkuasa, sila ambil tindakan sewajarnya, hukum mereka yang bersalah. Jangan sampai tanah yang dipijak menjadi milik orang.